time, in chapter 1, we've covered a bit about some basic history of vibration. So, sebenarnya kalau you boleh buka antara contoh dalam buku Shiggy, dalam buku Rao. So, yang tu dia ada buat compilation untuk topik berkenaan dengan vibration. It's quite interesting because kalau ikut demand untuk certain subjek atau topik, dia bergantung subjek atau topik ni dia bergantung pada demand, so atau keperluan kan. Sebagai contohnya, antara sebab kenapa start ada fokus berkenaan dengan vibration, sebab kita ada start ada kes-kes besar yang menyebabkan failures. Sebagai contohnya macam Tacoma Bridge, yang tu salah satu saya tak kata, tapi something to think about lah. So of course, kalau you refer kepada certain trend of textbook atau reference book, kita biasanya akan start daripada general type of books, katakan mathematics saja, physics saja. And then later on, bila ada demand, so kita akan pergi lebih spesifik ke arah tu. So untuk topik macam vibration ni sebenarnya, I assume is more about compiling the information. Dia tak adalah terus ada satu buku vibration macam tu, tak. Trend macam mana kita tulis special topics, biasanya apabila start buat research akan buat publication, so daripada publication ataupun journals tu kita akan compile semua ke dalam satu buku. Lepas tu kita akan categorizekan, bahagikan ikut chapters. So selepas tu barulah kita akan dapat satu spesifik topik berkenaan dengan vibration. So kalau ikut in general, katakan kalau normally kalau physics adalah physics sajalah, physics. Tapi of course kalau you pergi kepada buku physics yang ada, katakan kalau you check dalam buku, tak kisah sama ada you matrix ataupun kalau yang ada buku matrix kan, actually it's quite a thick book untuk physics saja. Kita akan dapati bahawa kebanyakan contents terkandung dalam tu. Sebagai contoh, katakan kalau berkenaan dengan statik atau dynamic, sebenarnya termasuk dalam that particular textbook. Cuma bila kita masuk dalam engineering ni, kita akan lebih spesifik lah. So kalau you tengok pada history untuk vibration, salah satu contoh lah, ni apa yang mention dalam buku Rao. Sebagai contoh, dia berkenaan dengan pendulum study. So macam mana dapat inspiration berkenaan dengan pendulum tu, kalau tak salah saya Galileo, and then dia ada dekat dalam church, dia perhatikan chandelier yang swing. So sambil dia perhatikan, and then sebab tak ada kerja kot, and then dia cuba check dia punya period, and then to his surprise actually dia ada period yang sama lah, the swinging period. In depth you boleh refer, tak adalah detail saya apa dalam buku tu. Yang tu salah satu contoh lah berkenaan dengan tu. So of course kalau you refer pada sejarah, sebenarnya Galileo dia datang lebih awal daripada Newton lah. So Newton actually dia banyak juga ambil inspiration daripada saintis yang besar-besar sebelum dia dapat hasilkan Newton's law. Sebagai contoh saya boleh bagi Galileo, Kepler kan. Kepler ni berkenaan dengan astronomi. So tak dinafikan lagi masa zaman tu, yang tu zaman kebangkitan Eropah lah kan. So salah satu sebab kenapa dia naik tu tak dinafikan, mungkin disebabkan oleh kejatuhan zaman Islam kan. Empire Islam pada masa tu. Yang tu cuma speculation saja. So anyway, bila ada yang turun, akan ada yang naik lah. So sebab itulah pusat ilmu berubah daripada kalau tak salah saya Damascus pergi ke Eropah lah. So banyak sebenarnya pada zaman tu banyak textbook Arab yang dibawa daripada Empire Islam kepada Eropah lah sebenarnya, and then translate. And then kita tak boleh claim bahawa Empire Islam saja yang study berkenaan dengan ni. So kita pun sebenarnya pada zaman kegemilangan Islam pun kita banyak ambil daripada tamadun-tamadun lain. Let's say daripada tamadun Yunani, daripada Greeks, daripada Babylon, daripada India, daripada China, and then semua sekali compile study pada zaman tu, hasilkan study berkenaan dengan ilmu lah. So itu a bit about, bukan pasal vibration, a bit about
knowledge lah. Anyway, so kita juga ada bincang sedikit berkenaan dengan konsep of vibration, how to derive equation, prosedur untuk derive equation, daripada mathematical model. Flow dia adalah daripada mathematical model kita akan buat free body diagrams, daripada free body diagrams kita akan buat equation motion, daripada equation motion kita akan cuba dapatkan solution. Solution ia adalah sebagai contoh, katakan kalau equation kita dapat equation of motion mx double dot plus kx adalah sama dengan 0, kita nak dapatkan solution dia dalam response equation. And then daripada response equation kita nak buat analisis apa yang kita boleh faham berkenaan dengan response equation tu. So katakan kalau X adalah bersama Santi, so berapa value dia, so daripada situ kita boleh buat further analysis berkenaan dengan ni. So bergantung, katakan kalau kita dapat dalam bentuk displacement, katakan kalau you nak dalam velocity you akan differentiate. Katakan kalau kita nak dapatkan dalam bentuk acceleration, kita akan differentiate dia punya equation, buat persamaan. So apa yang kita buat dalam vibration ni lebih kepada fundamental study. Kita ambil daripada mathematical aspect, macam mana untuk derive equation, and then untuk kita hasilkan solution. So kalau ada yang nak tanya kenapa kita tak terus pergi pada application, boleh, tapi yang tu lebih kepada advance. Maybe kalau ada advanced vibration ataupun super advanced vibration, kita akan pergi kepada tu, ataupun applied vibrations. So apa yang kita buat lebih kepada yang tu lah. Kalau untuk yang ambil, let's say katakan kalau you buat special topics ataupun you nak ambil master berkenaan dengan vibration, mungkin dia akan pergi terus kepada application, dia akan terus apply certain concept. Sebab yang kita buat dalam topik kita adalah daripada single degree freedoms, free vibration, force vibration, dan then kita akan buat multiple degree freedoms, bermula dengan 2 degree dulu, lepas tu baru multiple degree freedoms. So katakan kalau advance, kalau applied, biasa ada masa dia terus pergi kepada multiple degree freedoms sebab dia terus ada shortcut. Apabila kita buat single degree freedoms, kita akan gunakan standard procedure. Bila kita buat gunakan 2 degree freedoms, kita akan carry forward single degree freedom procedure. Lepas tu kita akan buat calculation. So maksudnya double the effort. Tapi katakan kalau macam ada orang datang, ada request. Okay, so katakan kalau kita nak pergi daripada 2 degree freedoms kepada multiple degree freedoms, kan? So sebenarnya kalau kita carry forward juga masa, let's say kalau buat 5 degree freedoms, 5 degree freedoms maksudnya kita terpaksa buat 5 step calculation, so dia akan ambil masa. So of course ada cara macam mana untuk kita simplifykan lagi solution tu, macam mana nak dapatkan jawapan yang lebih menghampiri nilai dia dengan cara yang lebih cepat lah. So yang tu akan pergi dalam multiple degree freedoms. Dia ada kelebihan dia ada pros and cons. Okay, so kalau untuk dalam subjek kita mungkin kita akan cover tak banyak sangat. Kita akan ambil, katakan kalau untuk multiple degree freedoms kita akan cover Rayleigh methods dan juga Dunkley methods. Yang tu 2 saja. Okay. Tapi yang tu mencukupi bagi saya untuk initial study. So kenapa kita nak study pasal vibration daripada initial? Sebabkan kalau you tak faham yang sekarang ni, it's quite difficult for you to understand other topics. Sebagai contoh, katakan kalau untuk next sem you akan ambil control. So ada a few konsep dalam control yang susah nak faham. Kita mungkin nampak macam terus jump kepada solution tu. So that's why we study about vibration. And then classification of vibration pun kita ada study juga. So untuk hari ni sebab kita ada KIV sikit, kita ada spare sikit topik iaitu berkenaan dengan harmonic analysis. Okay, so secara general katakan kalau untuk vibration normally it's not, kalau dalam real world dia tak adalah dalam inharmonic, dia bukannya harmonic tersusun, dia biasanya randomized, tapi kita cuba harmonizekan dia. Okay, kita cuba harmonizekan. Harmonic maksudnya dia ada pattern ataupun consistent pattern lah, macam tu, harmonic analysis. So kita akan refer kepada topik ni untuk hari ni. Okay, okay, sekejap, just in case, saya takut kalau ada message yang penting.
Okay, tahu. Okay, so here are some of the important terms that we shall review tu. Yang first, what does it mean by cycle? Secondly is what amplitude. Saya pernah dengar semua ni apabila kita bercerita tentang graph. Let's say sine atau cos of the graph. So what does it mean by cycle? What does it mean by amplitude? Apa itu period? Apa itu frequency? Sepatutnya common sense boleh faham. Yang mungkin akan ada isu sikit, faham berkenaan dengan fixed angle. Okay, so natural frequency kita ada bincang sebelum. So saya akan cuba terangkan dalam video ni. Okay, so ini adalah general contents. So basic definition untuk harmonic motions adalah if the motion is repeated after equal interval of time. Maksudnya katakan kalau kita ada sine graph, dia punya period dia adalah sama. So yang tu adalah satu periodic motions. Yang paling basic adalah kita namakan sebagai harmonic motions. Sebab dia adalah harmony kan. Okay, in one single harmony. So sebagai contohnya, katakan kalau refer daripada buku, dia ada bahagikan ikut kategori, tapi ini sekadar pembahagian saja. You tak perlu nak fikir secara detail berkenaan ini. So kalau kita nak monitor berkenaan dengan harmonic analysis, let's say kalau kita ambil simplified version, kita ambil single direction saja. Katakan for example, kita akan start daripada model ni, iaitu kita ada a single mass attached kepada spring. So kita ada spring kat atas ni, kita bagi displacement and then kita akan bagikan we let it vibrate. Katakan kalau free vibration adalah kita bagi displacement, lepaskan biarkan dia vibrate secara natural, yang itu adalah free vibration. Tak kisah sama ada kita bagi extension atau kita bagi compression, kita tolak dia ke atas, lepaskan, masih lagi dia akan ada behavior yang sama. So yang simplified version maksudnya kita cuma nak monitor pada single direction saja, iaitu macam mana untuk kita monitor, let's say pada x-axis saja, pada x-axis. So sebagai contoh, yang ni kita namakan sebagai Scotch yoke mechanism, and then kita akan ada yang ni adalah main object. So yang ni adalah stencil ataupun device yang kita gunakan untuk monitor the behavior of the rotation. Sebab sekarang ni dia bergerak, translation, dia bergerak macam ni. So kalau kita plot dalam graph, x-axis adalah sama ada theta ataupun dia nak buat dalam time base, dua-dua okey. Masih lagi sama ataupun berkaitan. Sebab itu sini x-axis adalah theta is equals to omega t. So kita boleh buat dalam theta atau you boleh buat dalam time functions untuk graph. Kalau sin atau cos biasa kita akan buat dalam theta. Okay. So y-axis adalah berapa banyak displacement yang berlaku. So kita imagine daripada sini, initial position ada dari sini untuk box. Apabila kita displacekan dia ke atas, lepaskan dia akan turun naik, akan menghasilkan graf macam ni lah. So yang ni zero ni adalah datum point dia, starting point dia. So daripada sini kalau kita biarkan, kalau sistem ni adalah sistem secara teori, katakan kalau sistem ni adalah undamped, dia akan vibrate continuously sampai bila-bila. Okay. Tapi of course kalau dalam dunia sebenar, you akan nampak dia akan slow down, akan berhenti. Yang itu disebabkan kita secara tak langsung kita ada atau natural damper, sebagai contoh angin, wind resistance, ataupun daripada spring ni sendiri kan, kita akan efisiensi pun tak berapa bagus sangat. So that is some of the observation that we can take. So kalau kita nak observe harmonic analysis daripada sini, kita nampak seolah-olah daripada this particular view, kita nampak dia bergerak ke atas ke bawah. Kalau kita biarkan plot graph dia dalam time base ataupun dalam phi base, kita akan nampak dia sin ataupun cos lah. Okay. So apabila kita set mechanism ni macam ni, and then kita fix at this position, apabila mass tu turun, apabila kita perhatikan pada satu position P di sini, sebenarnya dia akan membuat satu bulatan, circular motion.
So yang tu salah satu cara macam mana untuk kita monitor behavior untuk sistem ni, nak katakan bahawa walaupun secara fizikal kita nampak seolah-olah dia dalam harmonic oscillation dalam bentuk sine ataupun cos, tapi kita boleh kaitkan dia dengan satu rotational element. Contoh yang saya boleh bagi adalah pada video yang saya ada share. Saya ada share kat you all kan. Okay, saya ada share video ni, this particular video. Nanti you boleh tengok. Yang ni berkenaan dengan also about Galileo lah. So Galileo yang invent teleskop. So dia perhatikan, kalau tak salah saya, orbital orbit bulan Jupiter tak salah saya. Okey, nanti tengok Jupiter. Okay, so you nampak kat sini kan yang bulat tu adalah Jupiter lah, and then yang asteroid tu adalah bulan dia, sebab dia ada banyak bulan kita perhatikan daripada bumi. So kita akan nampak dia akan bergerak pada single line, pergerakan, motion dia, and then pergerakan dia menghampiri macam vibration ataupun behavior, katakan mass yang ada pada satu spring. So pergerakan dia tak sama, dia bukannya linear. Sebagai contoh, katakan kalau vibration, yang ni adalah datum point, kita bagi extension, yang ni adalah datum tadi, kita extend, yang ni kita lepaskan, yang ni dia akan vibrate. So apabila dia bergerak, yang ni adalah datum tadi, apabila dia kat bawah, you akan dapati bahawa yang ni zero velocity, maximum displacement, yang dia akan bergerak ke atas, semakin laju. Apabila sampai ke datum maximum velocity, zero displacement. Sebab kita ambil zero sebab ini adalah datum. Dan dia akan bergerak ke atas sebab kita define bawah sebagai positif. Misalnya, dua-dua boleh. Either you nak define upwards positif, downward positif, okay. Yang penting kita nak buat directional. Dia akan bergerak ke atas daripada maximum velocity, zero displacement, bergerak kepada atas sampai yang satu peringkat dia akan stop. Iaitu pada masa ni velocity adalah zero, displacement adalah maksimum. So dia akan berterusan. Kalau you tengok behavior dia, kalau kita bagi displacement katakan X, dia tak akan pergi lebih daripada X. Dia akan pergi sampai X saja. Katakan daripada sini kita bagi displacement, dia vibrate, dia akan pergi maksimum X saja. Dia tak boleh pergi lebih daripada itu. So actually velocity differs according to position. Dia punya velocity berbeza. So sama juga behavior ni yang diperhatikan oleh Galileo dalam kes ni. Okay. So konsep dia sebenarnya, apabila kita nampak benda, walaupun dia bergerak translation, mungkin sebenarnya dia bergerak rotational ataupun spiral form. Okay. Sebagai contoh macam ni, so kita akan nampak dia vibrating, right? Dalam sine. Okay. Something like this lah. Tapi kalau macam kita tak akan buat macam ni. Imagine kalau yang dekat sini, this particular line yang you nampak dekat sini, this line actually datum point lah. Kalau kita nak buat spring, sebenarnya kalau ikut vibration, sebenarnya spring dia ke atas lagi, somewhere upward. Selepas tu position dia adalah zero di sini. Okay. Ini adalah basic idea untuk vibration. Okay. So the rest you boleh refer kepada video ni untuk fahamlah berkenaan dengan, it's quite interesting. So kita akan sambung dalam topik kita. Okay, so yang ni macam mana untuk monitor harmonic analysis. Okay, dalam either dalam simplified version, ataupun kalau kita nak slightly complex adalah kalau nak tengok vectors X dan juga Y. Caranya adalah, katakan kalau kita define satu reference point di sini, kita akan observe, we shall observe the behavior of this particular point from this position. So maksudnya graf dia daripada sini pada pandangan sini, maksud kita akan lihat di sini, and then yang untuk atas kita akan lihat behavior dia di sini juga, daripada atas ke bawah.
from upwards down here, and then yang untuk dia berpusing pada masa yang sama tapi observation point yang berbeza. Satu daripada sideways, satu lagi daripada upwards. So daripada situ apabila kita lihat, kita dapat perhatikan either one lah. Salah satu dia akan hasilkan sign, salah satu lagi dia akan. So in this particular case, katakan kita boleh define dekat sini. Kalau kita buat daripada horizontal direction, kita akan nampak pergerakan graf dia adalah dalam sine. Kalau untuk daripada vertical direction, viewpoint, kita akan nampak pergerakan dia ada dalam cosinus. Okay, yang ini adalah mindset ataupun cara untuk kita fikir berkenaan dengan ni. And then kita dalam masa sama kita boleh represent juga dalam complex numbers. So untuk bercerita tentang complex numbers ni, kita boleh represent dalam complex numbers, x displacement adalah bersamaan dengan a plus ib is equals to a exponential I theta. Okay, so yang ni adalah contoh yang kita boleh refer kat sini. So to explain about this, we need to refer to one concept which we call about the Euler equation. Okay, about Euler equation. So basically, right here, from here you can see example of Euler equation. EIX adalah bersamaan dengan cos X plus I sin X. Okay. Okay, sekejap. So kita ada lambat sikit. Euler function iaitu saya biasa buat theta, EI theta bersamaan dengan cos theta plus I sin theta. Okay. So basically is like this. Sebelum saya tanya berkenaan dengan ni, you boleh check tak macam mana graf untuk exponential? Katakan yang ni adalah x-axis, yang ni adalah y-axis. Graf exponential power of x berapa? Macam mana graf dia? Bentuk graf dia? Saya tanya, tapi of course saya akan jawab lah dekat sini. Tapi sebelum saya jawab tu, kalau boleh saya nak minta you fikir kejap dalam a few minutes. Macam mana dia punya graf dia? Katakan kalau graf y adalah bersamaan dengan x square, yang tu adalah satu apa ni? Katakan sekejap, x square, right? Okay, macam ni lah, kan U shape. So katakan kalau y adalah bersamaan dengan, katakan dekat sini y adalah bersamaan dengan ex. So macam mana graf dia? So actually dia punya graf adalah something macam ni. So ada satu konsep yang biasa kita panggil sebagai compound interest. Yang ini cuma contoh, example. So berkenaan compound interest. So maksudnya kalau compound interest ni makin lama dia akan semakin meningkat. It's always increasing. Okay. So yang ini adalah graf untuk exponential power of ex. Kalau kita ambil slope dia pada mana-mana position, slope dia masih lagi exponential power of x. Okay. Kalau kita ambil exponential pada point ni, slope dia adalah, derivative dia adalah exponential power of x. So yang tu antara kelebihan Euler number. Tapi kalau you refer kepada sini kan, macam mana graf untuk exponential power of I x? So sebenarnya graf untuk exponential power of I x adalah surprisingly something like this. Okay, so graf dia adalah something macam ni. So yang ni adalah x-axis, yang ni adalah y-axis. Sorry, kita kena tukar sikit mindset. Yang ni adalah real, yang ni adalah imaginary. Okay, so disebabkan dalam case ni kita ada imaginary functions, so kita kena introduce imaginary function dalam graf ni. You tak boleh buat macam biasa lah. Kalau macam yang di bahagian kiri ni, kita boleh buat gunakan Cartesian, yang standard version. So katakan kalau yang untuk
di bahagian kanan ni kita akan gunakan complex function, iaitu apabila ada complex function, so graph tu kita kena interpret dalam real values and also imaginary values. So dalam kes ni katakan kalau yang ni adalah point dia, so cara kita nak faham senang, tak adalah senang, something like this. Apabila kita masuk, sebagai contoh, saya bagi contoh, katakan kalau kita ambil yang graf bahagian kiri, apabila kita masukkan nilai X ke dalam function ni, kita akan dapati nilai Y dia adalah macam ni. Apabila kita masukkan nilai X di sini, nilai Y dia adalah macam ni. Okay. So yang tu adalah macam mana untuk kita. So actually, this means that the value always sits somewhere here. Nilai dia sentiasa berada pada this particular position. Sama juga dalam case ni, nilai dia sentiasa berada pada this circular motion, bergantung pada nilai yang kita masukkan dalam tu, nilai X yang kita akan masukkan. Okay. So okay, kalau kita buat ni dalam X dan juga Y, yang ni adalah sin X, yang ni adalah cos X. So this particular position here, kita boleh represent Y is exponential Ix. Okay, so dia akan sentiasa berada berlega-lega pada this particular circular positions. Okay, tapi masih lagi belum menjawab soalan kita itu, macam mana kita boleh kaitkan di antara exponential Ix dan juga cos X plus I sin X. So pada masa itulah Euler equation masuk. Kita akan dapat satu yang kita namakan sebagai Euler equation. Sebelum kita cerita pasal Euler equation, actually how we get from here, yang ni untuk refresh balik macam mana kita dapat daripada sini kepada this particular contents. Yang ni adalah kita akan gunakan sama ada Taylor series ataupun Maclaurin series. Kebiasaannya tiap-tiap SEM kalau saya tanya student, dia tak pernah dengar soalan ni. Dia tak pernah dengar berkenaan dengan Taylor series dan juga Maclaurin series. So pelik lah, sebab benda ni kita pernah study sebelum ni, sepatutnya lah. Tapi saya rasa mungkin untuk student, bergantung lah, mungkin untuk diploma tak ambil kot. Sebab saya dulu pernah melalui matrix kan. Kita ada study berkenaan dengan mathematics. So which is about Maclaurin series. Biasa kita akan start dengan Taylor series. Maclaurin series adalah sebahagian daripada Taylor series dengan sedikit requirement dia. Initial value adalah bersamaan dengan 0. Contohnya dekat sini, dia bagi X ni. Yang ini sebenarnya bukan X lah. Ini sebenarnya adalah X0 ataupun initial value dia sentiasa start pada 0. Okay. Ada contoh yang best sikit tak? Saya cuba check sekejap. Saya cuba check je. Cara pemahaman untuk Taylor series. Katakan Taylor series untuk faham. Saya tunjuk and then kita terangkan. Okey. Sebagai contoh dekat sini, kita ada nilai untuk, yang ni adalah graf, yang hitam ni. Yang ni adalah graf untuk sin functions. So actually kalau you nak buat estimation untuk yang ni tak cukup best, dia tak ada animation. Saya tengok sikit. Ada tak Maclaurin series infinite sequence? Bukan. Kalau yang bergerak tu okey sikit. Sebentar. Ada tak? Bila saya tak ingat. Ada tak oh tak, itu bukan. Apalah, next time. Saya tak ingat kat mana. Sepatutnya ada satu yang animate, yang bergerak. Dan dia apabila you nampak, you akan nampak lebih mungkin lebih jelas lagi kot macam mana kita buat estimation untuk certain number. But anyway, konsep dia kalau saya nak terangkan dalam ayat yang ringkas berkenaan dengan infinite numbers, macam mana kita nak terangkan numbers dalam pada kadar yang infinite. Dia ni bukan dia
ini adalah sebahagian daripada discovery, macam discover berkenaan macam mana nak buat ni. So saya boleh cerita application untuk dia. Sebagai contoh, katakan kalau kita ada, saya bagi contoh biasanya bukannya Taylor series ataupun Maclaurin series, tapi saya namakan Azim series lah. Okay. Katakan kalau kita ada a single set. Okay. Katakan saya bagi a single circle. A single circle dengan nilai dia adalah 1. Nilai dia adalah 1. The value adalah 1. Value is equals to 1. Saya bagi contoh je lah. Ini saya series. Tapi ini tak valid. Dia cuma sekadar untuk pemahaman. Macam mana kita nak terangkan nombor 1 dalam pada kadar yang infinite? So apa yang kita boleh buat adalah firstly, yang paling simple adalah kita boleh bagikan kepada separuh. So kita akan ada 1 adalah bersamaan dengan separuh. And then apa yang kita boleh buat adalah kita akan bahagikan separuh ni kepada separuh daripada tu plus 1/4. Okay. So apa yang kita boleh buat di sini, kita ada 1/4, kita akan bahagi kepada 2 plus 1/8 and then plus something. Dia akan jadi continuous sampai bila-bila, sampai infinite values. Okay. So yang tu adalah yang kita boleh namakan sebagai satu series. So application dia bergantung pada keadaan. Kalau setakat nak estimate nombor 1 ni, tapi apa yang saya boleh buat adalah bergantung pada mindset macam mana kita, kalau kita ada specific equation, kita boleh buat estimation, how to estimate this value. Sebagai contoh lah, kalau kita nak buat estimation untuk number ni, number 1 semua orang tahu kan. Tapi of course, katakan kalau kita nak estimate number 1 menggunakan series ni, actually is almost 1 is almost equals to half. Boleh tak cakap macam tu? Boleh lah. Tapi dia kurang tepat. Kurang tepat sebab ia ni adalah zero order. So katakan kalau kita ambil first order, kita akan ambil 1 adalah bersamaan almost equals to half plus 1/4. Okay. So dia akan jadi lebih tepat bergantung kepada keadaan. So kalau you ambil nombor ni, it's quite simple. Contoh saya boleh bagi adalah nombor pi. So kita tahu pi adalah bersamaan dengan 3.142. Okay. Tapi this one, pi is what we call as irrational numbers. So dia akan berterusan sampai bila-bila without stopping. Lepas tu dia tak ada repeating numbers. Dia akan sentiasa berbeza number awal dengan number sebelumnya. Okay. So yang tu kita panggilkan dengan irrational numbers. Salah satu irrational numbers adalah Euler number. Bersamaan dengan 2.1, saya tengok 2.14, 2.17. Okay. So yang ni adalah satu bentuk irrational numbers, Euler numbers, E. So in order to estimate the value of pi, is quite difficult. Saya boleh bagi salah satu contoh. Sebagai contoh, katakan kalau kita ambil contoh sin, katakan sin pi over 2. So untuk nak senang faham macam ni lah, kita ada graf. So ini adalah satu graf sin. Yang ni adalah pi over 2, yang ni adalah pi, yang ni adalah 2 pi, yang ni adalah okay. So sebagai contoh, katakan kalau kita nak ambil sin pi over 2, so sin pi over 2 actually is equals to 1. It's quite easy lah, katakan di sini. Tapi dia akan jadi kompleks. Katakan kalau kita nak dapat berapa nilai sin pi over 12. Boleh ingat tak? So it's quite difficult actually to estimate this particular values. Cara yang kita boleh buat, yang paling simple adalah dengan kita perhatikan certain series macam ni. Sebagai contoh Maclaurin series. Yang ni adalah Maclaurin series. Katakan kalau untuk, sekejap saya cuba check dulu. Ada ke tak?
dia ada buat satu-satu tak untuk sin dan juga cos. Okay. So katakan kalau untuk sin theta, untuk small angle theta, so kita boleh assume sin theta is almost equals to theta values. Yang ini adalah untuk case small angle theta. Sebagai contoh small angle, yang ni the one who discover about this is also Euler. So imagine kalau you ada satu pendulum yang tali dia terlampau panjang sangat. Yang terlampau panjang tali dia. Let's say daripada sini 0 point. And then daripada sini kita akan swing extremely small values. So apabila nilai theta dia extremely small. Ya? Ada apa? Apa dia? Tulisan tak keluar. Oh, tulisan tak keluar? Daripada tadi tak keluar? Bau je. Baru tak keluar ke daripada tadi tak keluar? Ni bau ni. Dah okey? Okey dah. Okey, boleh. Dia tak boleh besar lagi . So, saya bagi contoh yang ni small angle theta. Apabila nilai angle dia extremely small, kita boleh estimate nilai theta ni menghampiri certain values. Nilai. So sebagai contoh, katakan saya bagi tadi, katakan kalau sin pi over 2, kalau dalam small angle theta, kita boleh estimate sin pi over 2, 12 is almost equals to pi over 2. Okay, so cuba check jap calculator. First kali kita check pi bahagi 12 . Kita akan dapat 0.2618. Pi over 12 bersamaan dengan 0.2618. Okey, katakan kalau daripada sini kita ambil nilai berapa tadi kita nak sin dah? Macam mana nak keluarkan? Scientific boleh keluar tak? Exponential sin, ada cara lain tak? Sekejap, saya cuba check gunakan calculator kalau dapat. Berapa tadi? Pi ada pi. Ada pi bahagi dengan 12. Okey, lepas tu kita nak dapat sin. Kita nak dapat sin 0.04. Kenapa? Okey, kena tukar dalam radian. Random radian. Pi bagi dengan 12. Oh, tak boleh. Bukan tak boleh. Saya tak show je. So dalam degree 0.2618. Okay. So kalau you check sin pi over 12, sin pi over 12 adalah bersamaan dengan 0.2588. 0.2588. Okay. Yang ni kalau you check, calculator ni dihalang. Kalau you calculate nilai sin pi over 12, you akan dapat 0.2588. So actually, kelebihan di sini adalah kita boleh estimate nilai untuk sin something tanpa perlu kita calculate lah. So estimation is almost equals to this particular value. So selain daripada ni boleh sin theta is almost equals to theta, cos theta is almost equals to 1. Yang ni untuk small angle theta. So kalau tangent theta berapa? So sebenarnya saya tak payah bagi pun you boleh estimate lah.
So tangent theta persamaan berapa? Sin theta bahagi dengan cos theta. So sebenarnya sama juga dengan theta lah. Kebetulan dalam kes ni dia sama dengan theta. Tapi katakan kalau you refer gunakan Taylor series ataupun Maclaurin series, you akan dapat hampir sama dengan tu. Anyway, harapnya kita tak lagi jauh. So point saya nak terangkan adalah kita boleh estimate value tu, katakan cos X ataupun sin X menggunakan Maclaurin series. Equation dia adalah di sini sebagai contoh. Yang ni adalah equation untuk Maclaurin series. Maclaurin series dia termasuk dalam Taylor series. Cuma initial value adalah sama dengan 0. Yang tu je dia punya main point dia di sini. So sebagai contoh, katakan kalau kita nak refer daripada sini, yang ni adalah dia punya method dia. F0 ni maksudnya initial value adalah 0, X adalah 0, and then yang ni without derivatives, with first derivatives, second derivative, third derivative, fourth derivative. So yang ni akan jadi X0 divided by 0 factorial. 0 factorial adalah sama dengan 1. Nak pendekkan cerita, 1 factorial adalah 1, 2 factorial adalah 1 kali 2, 3 factorial adalah 1 kali 2 kali 3. Okay. So yang ni adalah equation dia. So katakan kalau equation yang kita nak X adalah Y adalah bersamaan dengan exponential power X, kita akan gantikan kat sini. So katakan sini kita akan buat first derivative, second derivative, third derivative, fourth derivative and so on. You akan dapat, kalau untuk exponential power of X, kalau differentiation, kita akan dapat exponential power of X juga. So kita akan susun di sini. Selepas tu kita akan masukkan nilai initial values X adalah bersamaan dengan 0. So kita akan dapat of course exponential power 0 bersamaan dengan 1. 1, 1, 1, 1. Kita akan gantikan kat sini 1, 1, 1, 1, 1. So kita akan gantikan kat sini. So and then yang ni akan berterusan. This one maintains as X. Yang ni bukannya initial value. Yang dalam ni adalah X0. The initial value. Yang ni adalah separate one. Yang ni maintain sebagai X sahaja. X power 0, X power 1, X power 2, factorial and so on. So kalau kita susun kat bawah ni, exponential power of X, you akan dapat this particular pattern. Kita akan dapat, last kali kita akan dapat yang ni X power 0 bersamaan dengan 1. Kita akan dapat 1 plus X square divided by 2 and so on. Okay. So first kali kita akan buat dengan exponential power of X. Second kita akan buat dengan exponential power of IX. So kalau dia dari sini beza dia, kalau you buat derivative, beza dia dekat sini F prime you akan dapat I exponential IX. Dekat sini you akan dapat minus 1 exponential IX. Okay, and so on. So dia akan berubah di sini. So daripada sini kita boleh compare yang atas dan juga yang bawah lah. Yang ni adalah untuk exponential power of IX. First step. Second step adalah kita akan refer kepada berapa nilai untuk cos X, berapa nilai untuk sin X menggunakan Maclaurin series. So shortcut end result, kalau you buat, you akan dapat cos X bersamaan dengan 1 minus X square divided by 2 prime, 2 factorial, and then plus X power 4 divided by 4 factorial and so on. Kita akan dapat ini. Kalau you buat untuk sin, you akan dapat ini. Okay. So, okay. So, and then discovery yang Euler dapatnya adalah apabila dia buat yang ni, initial dia buat exponential power of X, and then dia fikir apa jadi kalau kita buat ni, tak ada kena-mengena dengan cos ataupun sin sebenarnya, tapi sebab dia genius dalam maths, dia boleh relate berkenaan dengan ni mathematically, sebab dia genius pada masa tu. Dia terlampau genius sampai sekarang lagi publication ni masih belum habis lagi, walaupun dia dah mati bertahun-tahun, beratus-ratus tahun sebelum ni lah. Dia dah dapat beribu, belum lagi nak dekat 1000 tahun kot. Okay. Jadi apa yang Euler buat adalah first kali dia buat estimation infinite numbers untuk exponential power of X. Dia akan dapat yang ni lah. Lepas tu apa berlaku apabila kita masukkan imaginary function untuk equation ni? Okay, dia dapat yang ni. So surprisingly apabila dia dapat value ni, dia dapati bahawa
nilai dia, katakan kalau you ada di sini cos X dan juga sin X saja, dia akan dapati bahawa apabila cos X plus I sin X, you akan dapat nilai yang sama dengan eksponensial IX. Okay. So daripada situlah kita akan dapat yang kita namakan sebagai Euler equation. So memang daripada initially nampak seolah-olah macam dia cuma setakat play around with numbers and then dia dapat. Tapi selepas tu katakan kalau you buat study berkenaan ini, so actually kita boleh linkkan keadaan ni dengan real world. Sebab sebagai contoh, katakan kalau dalam graf yang kita pernah buat sebelum ni, this one is represents real numbers. Kalau you buat yang ni adalah satu graf cosinus X. So yang ni cosinus X. Kalau dalam contoh sebelum ni kita nampak dia vertikal lah. Kita nampak dia bergerak vertikal ke atas macam tu. So kalau dalam dia horizontal. Dia horizontal macam ni bergerak. So yang ni adalah untuk real numbers. So kalau untuk imaginary dia ke atas lah macam tu. Tapi pada certain perspektif sebenarnya apabila lihat balik, apabila kita combine kedua-dua real dan juga imaginary ni dalam satu graf, yang ni real, ni adalah x-axis lah. Yang ni x-axis versus imaginary. So katakan kalau kita buat dalam 3-dimensional macam ni, kita akan dapati bahawa kita ada real untuk x-axis, and then untuk imaginary, kalau ni x, yang ni y, yang ni z lah, kita kata z lah. Z adalah real, y adalah imaginary, and then x-axis di sini, so dia akan membentuk satu circular motion, spiral motion. Sama juga macam video yang saya tunjuk tadi. Untuk planetary motion, kalau kita nak tengok, katakan satu planet seolah-olah dia bergerak macam ni. Tapi kalau kita consider pergerakan dia mengelilingi orbit, sebenarnya pergerakan dia adalah satu spiral. So basically, this is what happens by looking at this particular concept. We can basically link between exponential function dan juga sin dan juga cos. So dalam vibration kita boleh interpret kedua-dua dia. Sama ada you nak buat analisis gunakan exponential pun boleh, you nak buat gunakan cos pun boleh, you nak buat gunakan sin pun boleh, tak ada masalah. Itu adalah conclusion yang kita boleh buat lah. Sebab itulah dalam exercise yang kita pernah buat last week, saya ada buat, katakan dalam exercise yang kita buat estimation, kata XT adalah bersama dengan A cos omega NT. Katakan macam tu. So kita cuma simplify saja, kita akan ambil estimation dia menggunakan this particular estimation. Okay, so yang ni adalah the solution ataupun response equation ataupun solution. Kalau you nak faham, mungkin you susah nak faham sebabkan kita buat ni. Equation asal adalah mx double dot plus kx is equals to 0. So daripada sini kita nak dapatkan yang ni. Mungkin nampak macam mana. Cara senang nak fikir, katakan ambil contoh lain, kita ada x kuasa 2 plus 2x plus 3 adalah persamaan dengan 0. Solve this. So kalau nak solve, apa yang kita nak dapat? Apabila kita nak dapatkan solution, kita akan dapat x adalah persamaan dengan berapa? So of course dalam ini kita akan dapat x adalah persamaan dengan x persamaan dengan 1, x persamaan dengan 2. Okay. So yang tu adalah solution. Tapi kalau dalam differential equation, so yang ni adalah solution yang kita nak. Okay. So sebentar. So yang ni adalah untuk complex numbers. Okay, yang ni adalah representation untuk dalam vectorial. Okay.
So kita kembali kepada sini. A few terms yang dekat sini yang kita tak bincangkan. So cycle adalah masa yang a single cycle is one complete circular motion. So imagine katakan kalau kita ada graph ni, untuk membentuk satu complete cycle, so kita kena katakan kalau you nak ambil dalam sine, so it will go upwards until maximum amplitude, lepas tu dia akan downwards. Kalau sampai yang ni, kita baru ada separuh saja daripada cycle. So ia akan pergi lagi satu a single cycle downwards. So this one from here to here is one cycle, one complete cycle. So akan membentuk, kalau daripada sini, daripada this particular position upwards, downwards, and then here, and also reverse direction. Apabila kita plot dalam time base ataupun dalam dalam radian, you akan dapat satu complete cycle. So that is definition of, ada tak definition? Definition of cycle. Amplitude adalah maximum displacement. The maximum displacement of a vibrating body from equilibrium position adalah amplitude. So katakan kalau dalam ni, yang ni adalah maximum amplitude. Kita boleh ambil juga daripada bawah sini, daripada centroid ke sini, yang ni adalah satu amplitude. Kalau kita ambil peak to peak, maksudnya dia akan ada 2A lah, 2A. Daripada satu peak ni kepada sini. So dia macam R lah, radius. So apa tadi lagi? Cycle settle untuk complete a complete circular motion. Amplitude adalah maximum displacement. Period adalah berapa banyak masa yang dihabiskan untuk menghabiskan satu cycle. Maksudnya kat sini, this is one cycle. Kalau you plot graph dia dalam time base, period adalah masa yang kita habiskan untuk hasilkan satu cycle. Okay, that is one period. The time taken to complete one cycle of motion is known as a period. So, katakan dalam case ni kita buat dalam theta function. You boleh tukar dalam time lah, sebab theta adalah bersamaan dengan omega t dalam case ni. So, dia ada time base. So, kita dah settle berkenaan dengan 1, 2, 3. Next, frequency. Frequency lagi simple. Frequency how frequent. Sebab nama dia pun frequency. How frequent is a motion. So, sebagai contoh, katakan kalau nak tahu frequency, how frequent is a motion, kita kena tahu berapa banyak berapa lama dia habiskan. So katakan kalau a single cycle kita kena ada satu period. Katakan kalau dia jump up and down, okay, selama beberapa masa kan. And then untuk kita tahu berapa frekuensi dia, berapa dalam a single second, for example. So of course frequency number of cycle per unit time. Kalau kita nak ambil dalam second lah dia. Kalau nak ambil dalam minute lah dia. So frekuensi dalam ni F is equals to 1/T. So unit dalam hertz, of course. So kita boleh relatekan juga frekuensi dengan this particular function, omega divided by 2pi. Yang ni nampak macam kompleks, tapi sebenarnya saya pernah ceritakan dengan method yang lagi simple last time. Katakan kalau translation, V adalah persamaan X kali dengan X divided by T, right? So katakan kalau kita ada a single body like this, dia nak bergerak macam ni. So velocity adalah berapa jarak dia. Jarak bahagi dengan masa kan. So yang tu adalah untuk translation. Katakan untuk rotation. So kena beza di antara angular velocity dan juga tangential velocity. So dalam kes ni angular velocity. So yang ni you dah cover dalam dynamics. So omega, sebab dia velocity dalam pusingan adalah bersamaan dengan berapa banyak jarak dia. So dalam kes ni kalau dia circular motion, jarak dia kita akan ambil dalam theta radian
d theta over dt. So you akan dapat, so let's say katakan kita nak ambil max, kita nak ambil adalah bersamaan dengan 2 pi divided by period. So kita ambil time tu adalah satu period lah, perbezaan daripada 0 sampai habis. So katakan satu full motion adalah 2 pi radian, masa satu period lah, sebab dia complete satu cycle. So omega dalam kes ni adalah bersamaan dengan 2 pi over t. So you akan dapat kat sini. So kita cuma tukar lah dari t ni kepada f lah. You akan dapat omega bersamaan dengan 2 pi f. Okay. And then next one is about phase angle. So phase angle, okay. So about phase angle actually is actually delays in motions. Katakan kalau kita ambil ada dua mass di sini, P1 and also P, ada nampak tak? Okay, yang ni P1, yang ni adalah P2. So kedua-duanya berpusing pada pace yang sama. Apabila kita plot graph, you akan dapati bahawa dia akan ada slight delay. Walaupun dia bergerak pada motion yang sama, you akan dapati bahawa dia akan ada delay. So yang delay itu adalah kita namakan sebagai phase lag. Katakan kita tiup whistle lah, and then dia pusing. Dia berpusing pada momen yang sama. So kita akan dapati, oh yang ni dia start, P2 start di sini, di bawah ni. And then P1 dia start di sini. So let's say if we simplify, kita rotatekan sikit lagi, kita ambil exactly zero position dia adalah di sini. So kita akan dapati bahawa beza di antara yang first first harmonic motion dengan second harmonic motion, beza dia adalah sebanyak phi. Okay, sebanyak phi. Beza dia adalah, delay dia adalah sebanyak phi. So katakan kalau kita ambil x1 tadi, x1 ni sebabkan dia adalah a complete sine punya graph. So kita boleh ambil x1 adalah bersamaan dengan A1 sin omega t. So saya dah tunjukkan sebelum ni, A1 ni adalah berapa dia punya maximum amplitude dia. So sin omega t, normally kalau untuk sin kita akan ambil dalam radian, tapi theta, radian adalah theta. So theta bersamaan dengan omega t. So kita akan ganti dengan omega t di sini. So x1 sama A1 sin omega t. So beza antara A1 dan juga A2 ni, dia ada dua benda. So x2 ni, x1 maksudnya berapa displacement dia pada certain masa. Katakan kalau kita ambil t dia adalah bersamaan dengan let's say kat sini 1 second lah. Masukkan 1 second di sini, kita boleh tahu A1 x1 adalah bersamaan dengan A1 lah maksimum, sebagai contoh kan. So beza dia dengan x2 adalah katakan x2 sini dia akan ada sedikit delay kalau kita nak kaitkan dengan x2 dan juga x1 dan juga x2. So amplitude dia akan berbeza sebab dia radius dia berbeza. So ini amplitude dia adalah A2. Tapi kalau kita nak interpret dalam bentuk sin, beza dia adalah sin omega t plus phi. Maksudnya dia akan ada delay, let's say daripada satu peak kepada satu peak. Yang ni adalah maximum peak, yang ni adalah maximum peak. Beza dia adalah phi dekat sini. You boleh ambil pada sini juga. Yang penting kita boleh review, kita boleh refer dekat mana position. Let's say kalau kan you nak ambil dekat sini sebagai reference. So beza di antara this position and also this position sama juga adalah phi. So phi ni dalam radian, of course dalam radian, sebab untuk sin cos kita kena buat dalam radian. So yang ni plus disebabkan position dia is slightly offset to this position. Dia punya starting point dia di sini. So kalau you ambil daripada line ni kepada sini, yang ni adalah phi. Okay. So finally we have, so this one I already explained. Untuk displacement, velocity, kita katakan kalau kita ada dalam sin, kita boleh juga nak dapatkan velocity. Apa yang kita perlu buat adalah kita akan differentiate with respect to time. Sebab yang ni adalah time base. Yang ni adalah time base. So V adalah bersamaan dengan X dot adalah bersamaan dengan A omega cos omega T.
ia adalah persamaannya x double dot kalau acceleration minus a omega square sama begitu. Okay. So untuk natural frequency dekat sini dia ada bagi definition panjang sikit. If a system after initial disturbance is left to vibrate on its own, the frequency in which it will oscillate without receiving any external forces is known as natural frequency. So yang itu adalah natural frequency. So